China pilih Malaysia sebagai hub serantau. STR Fasa 2 dikreditkan 5 April. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyad Osman. Beberapa syarikat dari China buat kali pertama bersetuju untuk memilih Malaysia sebagai hub serantau. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara tersebut telah memberi satu lonjakan baharu terhadap imej negara. Kerana ada beberapa syarikat terkemuka, mungkin dalam beberapa hari saya akan umumkan, yang memutuskan di depan saya bila bincang untuk menjadikan Malaysia ini regional hub dia selain daripada negara China. Selalunya di negara lain, negara jiran. Tapi ini kali pertama beberapa memilih untuk menjadikan ini sebagai regional hub. Beliau turut mengusulkan kepada syarikat-syarikat terkemuka China untuk mengutamakan pengambilan pekerja tempatan yang berkelayakan untuk operasi mereka di negara ini. Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 akan dikreditkan ke akaun bank penerima berdaftar secara berperingkat mulai 5 April ini. Kementerian Keuangan memaklumkan pembayaran STR Fasa 2 yang melibatkan nilai 1.26 bilion ringgit itu akan disalur kepada 8.7 juta penerima golongan B40. Penerima STR di kawasan pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak yang mempunyai akaun bank atau tiada akaun bank akan turut menerima pembayaran tersebut pada tarikh yang sama. Pembayaran fasa 3 dan 4 akan dilaksana mengikut jadual ditetapkan iaitu pada Julai dan November ini. Maklumat lanjut berkaitan pembayaran itu boleh dirujuk kepada soalan lazim FAQ di portal rasmi STR melalui pautan bantuantunai.hasil.gov.my. Harga runcit minyak masak sawit berbotol kekal bagi tempoh 8 April hingga 7 Mei walaupun berlaku kenaikan minyak sawit mentah dunia bulan lalu. Langkah itu bagi mengelak rakyat terbeban terutama ketika Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata harga ditetapkan RM6.90 bagi 1 kilogram, RM13.30 2 kilogram, RM19.60 3 kilogram dan RM30.90 bagi 5 kilogram. Mana-mana pihak yang menjual melebihi harga maksimum boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 iaitu penalti RM100,000 dan RM500,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun. Susulan kenaikan mendadak harga tiket penerbangan setiap kali musim perayaan, Kementerian Pengangkutan bekerjasama dengan syarikat penerbangan untuk meningkatkan kapasiti dan jumlah penerbangan sedia ada. Menterinya Anthony Loke berkata itu antara usaha kerajaan merendahkan harga tiket sekaligus mengurangkan beban rakyat untuk pulang ke kampung. Justru itu, untuk musim-musim perayaan, syarikat penerbangan seperti AirAsia menawarkan yang pertamanya penerbangan tambahan dan keduanya penerbangan tambahan dengan harga tetap. Biasanya kalau pergi ke Sarawak RM199 one way ataupun daripada KL ke Kuching ataupun JB ke Kuching RM199. Itu telah ditawarkan semasa Tahun Baru Cina dan juga semasa Hari Raya akan datang. Jadi saya juga akan berusaha sekali lagi semasa Pesta Gawai nanti kita akan berurusan dan juga berhubung dengan syarikat penerbangan supaya mereka juga menawarkan harga tetap untuk beberapa flights pada waktu malam. Tampang domestik. Program yang melibatkan politik di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA memerlukan kelulusan daripada Naib Chancellor institusi masing-masing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, mana-mana pihak termasuk ahli politik diberi kebenaran untuk menganjurkan program di semua universiti awam. Namun perkara tersebut adalah tertakluk kepada pengurusan universiti dan bukannya kementerian. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang. Pelbagai kaedah dilaksana bagi mengawal kenaikan mendadak harga barang makanan. Ini termasuk skim harga maksimum musim perayaan bagi subsidi kepada penternak. Selalunya pelarasan harga di pasaran akan berlaku secara tabii berdasarkan kepada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pasaran terutama bekalan dan jenis barangan tersebut.
Walau bagaimanapun, dalam keadaan dan waktu tertentu, kerajaan mengambil pendekatan intervensi bagi memastikan harga tidak mencanak akibat dari reaksi terhadap pasaran, terutama terhadap barang-barang utama kegunaan majoriti rakyat Malaysia. Pemeriksaan dan pemantauan berterusan turut dilakukan bagi memastikan semua peniaga mematuhi arahan kerajaan. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX tidak bersetuju dengan tindakan mogok oleh doktor kontrak. Tindakan tersebut dilihat merugikan serta boleh dikenakan tindakan undang-undang dan peraturan-peraturan di bawah Perkhidmatan Awam. Presiden QPEX Dato' Adnan Mat berkata kumpulan terbabit juga tidak ada local standi untuk mengambil tindakan perusahaan seperti mogok dan sebagainya kerana mereka tidak berpersatuan. Mereka ini boleh dia ambil tindakan, tidak dilindungi di bawah Akta Kesatuan Pekerja. Mereka boleh diambil tindakan. Bila dia ambil tindakan, mereka ini boleh dibuang daripada bertaraf kontrak langsung bertaraf tidak ada kerja. Kerajaan juga diminta mengkaji semua skim perkhidmatan kesihatan bertaraf kontrak bagi berlaku adil kepada semua pihak. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya perbuatan keji dan berulang berkaitan pembakaran kitab suci Al-Quran di Denmark pada 24 dan 31 Mac lalu. Perbuatan melampau itu tidak boleh diterima sama sekali, terutama ketika umat Islam sedang menjalani ibadah puasa. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan, Malaysia menyeru kerajaan Denmark untuk mengambil tindakan tegas ke atas pelaku terlibat dan tidak menganggap tindakan keji itu sebagai kebebasan bersuara. Malaysia turut menggesa masyarakat antarabangsa untuk berusaha sebaik mungkin memastikan kitab suci agama dihormati dan dilindungi sepenuhnya. Tindakan signifikan untuk memerangi Islamofobia juga perlu diambil selain menggalakkan kehidupan yang harmoni dalam kalangan rakyat berbeza agama selaras dengan hak asasi manusia. Rang Undang-Undang RUU Pemansuhan Hukuman Mati 2023 diluluskan. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh dan dibahas 10 ahli parlimen. RUU tersebut merupakan akta omnibus kerana memerlukan pindaan kepada beberapa akta berkaitan. Pindaan itu melibatkan pemansuhan hukuman mati mandatori, pengubahan hukuman berkaitan pemenceraan seumur hidup dan sebatan serta mengadakan peruntukan bagi perkara mengenainya. Jelas Ram Karpal, meskipun hukuman mati mandatori adalah antara kaedah mencapai keadilan terutama melibatkan kesalahan kejam. Bagaimanapun, tiada kajian lanjut membuktikan perkara berkenaan. Jenayah penipuan dalam talian banyak memperdaya pekerja sektor swasta di Pahang. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata dalam suku pertama tahun ini, 229 kes pekerja sektor swasta telah diperdaya manakala sektor kerajaan pula 69 kes. Secara keseluruhan, pihak polis telah menerima 1,710 laporan sepanjang tempoh Januari hingga semalam dan 564 kertas siasatan dibuka dengan kerugian lebih 9.7 juta ringgit. Masyarakat turut diingatkan tidak meminjamkan atau menyewakan akaun bank kepada pihak ketiga. Jika terlibat, akan disabit kesalahan bersubahat dan pemilik akaun boleh dituduh di mahkamah jenayah. Lebih RM200,000 kerugian dicatatkan akibat penipuan pakej haji dan umrah sejak awal tahun ini. Rekod tersebut melibatkan 5 laporan polis yang diterima di Terengganu. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mat Isa berkata terbaharu laporan sama diterima melibatkan kerugian mencecah hampir RM119,000. Ia membabitkan sebuah syarikat agensi pengurusan haji dan umrah yang berpangkalan di Alor Star, Kedah. Sebelum ini 4 laporan polis diterima di Kuala Terengganu. Kita yakinlah akan terdapat lagi mangsa-mangsa yang akan tampil membuat laporan di atas syarikat yang sama. Jadi kita ingin menasihatkan orang ramai yang mana akan mengadakan ataupun akan mengerjakan umrah supaya lebih berhati-hati terhadap syarikat-syarikat yang menawarkan pelbagai pakej yang menarik. Sumbangan Aidilfitri RM200 kepada pekebun, pesawah dan nelayan serta RM300 kepada anggota sukarelawan. Itu antara 10 usaha dan pembaharuan yang dibawa Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu.
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bincang labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skim yang ada mesti faham ada di labur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan. Setelah bersara, itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP. Sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Selamat Hari RTM ke-77. Teman setia anda. Bertemu kembali. Permohonan bagi fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 KWSP akan dibuka mulai 7 April ini. Kemudahan itu membantu ahli mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan akan dilaksana dalam 2 fasa. Fasa pertama membabitkan pencarum berumur 40 tahun ke atas. Permohonan bagi kemudahan itu akan kekal dibuka selama setahun tertakluk kepada kesediaan bank yang mengambil bahagian. Ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon menerusi MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional BSN. Manakala tarikh permohonan untuk fasa 2 melibatkan ahli berumur bawah 40 tahun akan diumumkan dalam masa terdekat. Di bawah fasiliti sokongan akaun 2 KWSP, semua pencarum warga negara Malaysia bawah 55 tahun boleh membuat notis awal untuk pengeluaran umur 50 tahun atau 55 tahun. Ia dengan syarat mereka mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam akaun 2 KWSP. Jumlah pembiayaan maksimum ditetapkan pada RM50,000 tertakluk kepada baki akaun 2 KWSP dengan tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun. Kadar faedah konvensional atau kadar keuntungan Islamik yang akan dikenakan antara 4% hingga 5%. Untuk info lebih lanjut, ahli boleh layari portal khas disediakan bermula 5 April 2023. Ahli juga boleh melayari laman web KWSP atau hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan seperti tertera. Malaysia mampu menarik pelaburan diluluskan mencecah RM200 bilion tahun ini. Keyakinan itu dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif MIDA, Datuk Arham Abdul Rahman yang yakin berdasarkan minat tinggi ditunjukkan pelabur asing. Berdasarkan kepada lawatan-lawatan rasmi yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga hasil lawatan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri MITI, saya amat optimis berdasarkan kepada engagement, berdasarkan kepada perbincangan yang telah kita laksanakan, yang telah kita adakan dengan pelabur-pelabur ini, jumlah pelaburan yang saya nyatakan itu sebanyak 200 bilion dapat dicapai.
Tahun lalu, negara mencatat RM264.6 bilion pelaburan diluluskan melalui 4,454 projek yang berpotensi mewujudkan 140,370 peluang pekerjaan. Jalan Tunku Abdul Rahman atau Jalan TAR sentiasa menjadi tumpuan setiap kali Ramadan dan Syawal. Menawarkan pelbagai jenis kelengkapan raya, tidak hairan apabila ia terus didatangi pengunjung dari dalam dan luar ibu negara. Ikuti tinjauan wartawan Rohayu Abdul Wahab. Ibarat pusat sehenti, semua kelengkapan Aidilfitri boleh diperoleh di sini. Antara jadi perhatian, variasi baju raya dan kuih-muih tradisional serta moden. Kalau tak datang Jalan TAR ni macam raya tu tak sah. Sebabnya kalau kita datang sini boleh dikatakan semua keperluan kita tu boleh didapat dari sini. Itu sebabnya walau macam mana pun orang kata jam apa semua pun kan orang tetap datang. Di Jalan TAR memang terkenal lah. Jalan TAR dengan harga dia, dengan kualiti barang lah, sebab kita boleh tengok dan melihat sekali lah untuk kualiti barang tu lah. Kalau macam online kita hanya tengok gambar kan, dah tak tahu saiz macam mana. Ni kita boleh try, boleh cuba, boleh rasa kain macam tu lah. Selain dapat membeli belah, suasana meriah di sini merupakan sesuatu yang ditunggu setiap kali Ramadan. Walaupun panas, walaupun berpuasa, walaupun ada anak 8, anak 7, anak seorang macam saya ni bukan anak, ni cucu ni. Masih tetap bawa. Kadang-kadang bukan nak membeli pun, nak rasa seronok suasana hari raya tu kan. Awal pagi ni kita orang keluar nampak macam tak ramai. Ingatkan memang tak ada orang, tapi bila dah tengah hari sikit, sekarang dah dekat pukul 12 kan. Punyalah ramai orang meriah datang. Jalan TAR merupakan ikonik kepada Bandaraya Kuala Lumpur. Menjadi tumpuan dan lokasi untuk orang ramai mencari kelengkapan untuk sambutan Hari Raya yang bakal tiba tidak lama lagi. Walaupun terdapat banyak saingan daripada peniaga dalam talian, namun Jalan TAR masih kekal relevan dalam kepesatan pembangunan Kuala Lumpur. Rohayu Abdul Wahab untuk Berita RTM. Pernah diiktiraf antara 100 CEO muda terbaik anjuran ikon Malaysia pada 2019, Rosita Cik Wan meneruskan usaha dalam bidang perniagaan untuk rangkaian produk terbaharunya. Berkolaborasi bersama usahawan Ana Zahrin beberapa tahun lalu, Rosita atau lebih mesra disapa Cik Ta berkata usaha sama itu membuka banyak peluang kepada banyak pihak terutamanya wanita serta ibu tunggal. Kita kena bagi manfaat dekat orang lain. Kebaikan kita ni bila kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. So bila saya buat duit, saya nak orang lain pun buat duit. So macam mana cara buat duit tu? Bila kita keluarkan satu produk, you are jadi part of kita punya orang kata business partner kan. Jadi agent, stokis, dropship, orang kata master stokis. So bermula daripada you tak ada modal, you boleh jadi dropship, you boleh jadi affiliate dekat TikTok. So orang perempuan bantu dia orang bangun, bangkit. Lihatlah dunia ni. Kena Meneruskan tradisi Ramadan, kumpulan nasyid Rabbani menghiburkan pengunjung di Semenyih Eco Venture Resort and Recreation melalui program perkampungan madani Ramadan dihayati. Ketua kumpulan Azadan Abdul Aziz berkata selain majlis berbuka puasa, pelbagai aktiviti menarik turut dianjurkan hingga 21 April. Antaranya solat sunat tarawih dan qiyamulai dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, Yadim. Rabbani kita akan muncul di setiap petang sempena majlis buku puasa. Sebab apa, walaupun kami tampil dalam bentuk persembahan, kita awal jam 7 tu kita akan mulakan dengan lagu-lagu selawat. Lepas tu semua lagu-lagu yang berkonsepkan nasihat dan juga bulan Ramadan. Ini menyediakan lebih 200 menu masakan termasuk dari Asia Barat yang disediakan satu pasukan chef berpengalaman.
Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Bersama Otto Osman. Silakan.